Apa yang saya dapat ulang seringkasnya daripada awal tu, permulaan tentang kemunculan Imam Mahdi itu bermula daripada tanda-tanda yang berlaku, atau kita sebut sebagai hint. Kalau kita kata hint tu bagi kan, kias dekat-dekat dah tandanya. Antaranya adalah yang pertama, kawasan Baitul Maqdis sebagai petanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfiratihi wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al-maut wa rafa'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'atihi yawmal qiyamah ala hadiniyah wa kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung ngajian daripada kitab Kiamat Hampir Tiba. Baik, mana tanda? Ha? Dia mula balik. Tak apa, mula tu, cerita yang mula tu saya ulang-ulang balik. Kita tak baca kot ni. Kita terus baca pada muka surat 131. Sifat-sifat Imam Mahdi. Apa yang saya dapat ulang seringkasnya daripada awal tu, permulaan tentang kemunculan Imam Mahdi itu bermula daripada tanda-tanda yang berlaku, atau kita sebut sebagai hint. Kalau kita kata hint tu bagi kan, kias dekat-dekat dah tandanya. Antaranya adalah yang pertama, kawasan Baitul Maqdis sebagai petanda. Baitul Maqdis sebagai petanda, iaitu negara Palestin yang dijajah oleh Israel. Yang pertamanya, kawasan tu akan semakin maju dengan mall-mall, dengan bandar yang disusun cantik. Sekarang ni dah ada. Kalau nak pergi Palestin, insya-Allah kan, jom pergi dengan saya. Kan? Elan ni. Bulan 2 insya-Allah saya pergi Palestin. Dan kita memang bawa tengok, tunjuk dan nampak jelas. Kalau kita lalu di kawasan tebing barat tu, yang ada Baitul Maqdis di situ, kalau kawasan orang Arab memang nampak sampahnya, rumah tak tersusun. Kalau kawasan orang Israel nampak tersusun, kemas, bersih, cantik. Kan? Itu sebagai petanda. Dan yang kedua di situ juga, tanda yang kedua di kawasan Palestin, orang Israel semakin ramai, semakin berkumpul, semakin senang ambil. Orang Arab semakin kena halau. Yalah, yang berlaku sekarang. Yang orang Israel tambah berlaku di Ukraine perang ni, dia nak kutip orang Yahudi sana untuk datang ke Palestin. Semua. Masa kami duduk sana pun, orang Israel yang ada di Israel tu bukan semua daripada mereka. Daripada Arab Morocco ramai, daripada Yaman, Yahudi semua dia kutip habis semua, dan dia bagi allowance rumah free. Rumah free tu rumah Pak Arab yang kena halau tu dah. Bagi dia orang duduk. Lagi nak datang ramai, lagi dia halau Arab keluar daripada kampung. Dia ambil rumah tu, duduklah rumah buruk dulu, lama-lama dia buat bagi cantik lah. Itu petanda. Makin ramai sebab apa? Walaupun kita doa bagi mereka hancur apa semua, tapi tetap berlaku yang tu. Sebab itu perjalanan Allah susun untuk dunia ni. Israel Yahudi akan berkumpul satu tempat sehingga senang tugas Nabi Isa nanti perang Yahudi. Dia tak payah nak terbang pergi Amerika, pergi Rusia sana, Ukraine, mana-mana kutip-kutip. Sini je, satu tempat senang, dah main semua dah. Tu hikmahnya yang berlaku. Dan di situ juga apa saya sebut tadi, Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Israel. Dikuasai. Itu petanda. Semua yang saya sebut ni dah ada. Saya pun dah nampak
Masa kita pergi, memang Masjidil Aqsa di bawah tangan kuasa dia. Dia boleh jadualkan orang Islam masuk pukul apa je. Lebih tak boleh. Seperti kami maghrib, okeylah, daripada siang tu dia bagi pada orang Islam. Tu pun daripada subuh, dia mula subuh sampai azan Isyak, lepas main Isyak lebih kurang 1 jam kot. Mesti orang Islam kena clear daripada Masjidil Aqsa. Pasal malamnya khas untuk orang Yahudi. Yahudi masuk, orang masuk dengan kasut-kasut. Kasut, dia menari trompet dia, propeng dalam Masjidil Aqsa. Kita tak nampak dah, kita kena keluar. Esok vacuum lah pula, kan? Yang itulah kita ni. Jadi dah mereka kuasai. Tambah sekarang ni, tadi kita kata dari subuh sampai ke Isyak. Sekarang ni celah-celah tu antara subuh dengan zuhur tu, ada waktu yang polis kawal untuk orang Yahudi datang. VVIP dia orang masuk. Itu jadi kekecohan. Kalau VIP nak masuk waktu tu, VIP dia orang lah. Dia polis kena kontrol, kawal semua. Orang Islam duk ada dalam tu yang jadi bergaduh tu. Jadi nampak dah Masjid Aqsa dikuasai oleh orang Yahudi. Itu 3 petanda di kawasan Palestin sana. Satu, negara dikuasai, negara rakyat dia makin ramai, dan Masjid Al-Aqsa tu sendiri. Dan yang seterusnya tajuk muka surat 126 tu tentang keruntuhan Madinah Al-Munawwarah. Runtuh kita tak pasti. Sama ada runtuh yang dimaksudkan adalah bangunan-bangunannya, wallahu alam, atau keruntuhan iman orang Madinah. Ini nampak ada. Sebab di Madinah ni bukan semua orang beragama Islam yang Islam tulen. Ramai je orang munafik. Ramai je orang Syiah. Sampai malam Karbala, malam 10 Muharram, polis daripada mana kampung tu mai kawal Madinah. Kita pun heran. Pernah sekali saya haji lambat, balik lambat, 10 Muharram. Tengok polis, sukatan, ramai. Heran pasal apa? Dia kata ni esok 10 Muharram, polis semua kena turun. Sebab Syiah pun ramai. Takut Syiah buat sesuatu yang tak ni kan. Jadi kalau takat buat dalam kawasan rumah dia orang, dia tak kacau. Buat di luar tak boleh. Jadi nampak keruntuhan akidah ataupun iman. Nampak. Tapi kalau nak kata keruntuhan bangunan tu, wallah alam. Itu mungkin kita tak nampak lagi. Jadi tak pasti nama keruntuhan di sini runtuh bangunan-bangunannya ke runtuh iman-imannya. Kalau runtuh iman memang nampak jelas penguasaan mereka ni dah bukan matlamatnya pada iman, tapi semua kerana nak duit. Beriman pada wang, duit, kan? Sehingga orang-orang saleh yang ada dalam tu tertekan. Wali-wali Allah yang ada dalam Madinah ni rasa tertekan. Memang maksudnya ada tekanan. Sampai contohnya para habaib, saya tak nak sebut nama lah kan. Di sana sampai tak boleh nak keluar bebas. Takat beli barang cepat-cepat masuk. Saya nak pergi rumah ziarah pun dia kata kau datang, jangan pakai kopiah, jangan bawa syal ni. Okey, masuk dalam beg semua. Taksi komit turun ni cepat, naik sendiri, aku tak payah tunggu aku masuk rumah. Saya bagi dia punya direction ni tu. Arahan dia gitu. Kenapa dengan tak pakai kopiah apa semua, tak pakai serban kan? Kita pun kan nampak macam tak ada apa-apa. Dia kata tak ada apa-apa, tapi spy dia tu. Spy dia pakai biasa je. Nampak adalah benda-benda yang akan mengganggu kehidupan dia orang. Kita pergi balik tak ada masalah. Dia tuan rumah tu. Jadi hal-hal yang macam tu yang menyebabkan mereka rasa tertekan kan? Dan sampai dia orang tak mampu nak bayar dah apa permit tahunan tu. Kalau kita visa gitu kan. Mereka duduk kayak illegal lah, terpaksa. Bayangkan setahun nak kena bayar dekat 15,000 3 orang, anak dewasa seorang, suami isteri 5,000. Lepas tu anak pula yang kecil makin naik daripada 100 jadi 150, 200, 250. Makin kerja, dia orang tak boleh kerja di tempat ni. Jadi macam mana kan? Jadi nak cari pendapatan kena sekat, tapi kena bayar mahal. Memang tu tekan, dia kata tak boleh dah, jemputan ke Malaysia apa semua tak boleh pergi, dia tak boleh keluar lah. Jadi itulah minta tolong kita kalau pergi, tolong jual kurma pada jemaah sebagainya sebagai bantuan pendapatan dia orang. Jadi itu kadang-kadang orang kita pula sungai Allah mak mahal sangat dengan dia kau ni, ya, kita niat nak tolong, mahal sikit tak apalah, kita bagi bantuannya. Itu dah berlaku. Okey, sebenarnya Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat. Memang lahir dah, lahir. Tapi kita pun tak tahu di mana, siapa keluarganya, mak ayahnya.
Hanya yang dapat kesan orang tu orang ni hanya wali-wali Allah yang tahu tandanya. Jadi tak ada siapa boleh dakwa ni anak saya ni Imam Mahdi nanti. Kan? Tu bohong kalau dia dakwa macam tu. Sebab dia sendiri pun tak tahu, mak ayah dia pun tak tahu. Kata dia akan jadi Imam Mahdi. Yang tahu ulama-ulama wali-wali ni akan datang nanti. Dan dia daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti hadis tu, la tazhabud dunya, tidak akan lenyap dunia sehinggalah Arab ini akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, ahli baitku keturunan Nabi SAW. Sama ada dua-dua memang mak ayah tu daripada jalur Rasulullah, sama ada daripada Hasan bapaknya atau daripada Husain bapaknya. Dia akan bercampur dua tu, bapak sini mak sini atau mak sini gitu. Jadi kita tak boleh dulu heboh juga kan, yang maula datang sini orang kata ni lah Imam Mahdi lah apa. Tak boleh, kita tak boleh main teka-teka macam tu. Kita bukan orang layak untuk menentukan si fulan-fulan. Hanya orang tertentu, wali-wali Allah aja. Dan tandanya dia lahir di Madinah. Dia hidup sekitar Hijaz, Madinah, Mekah, Mekah. Wallahu alam. Itu, dan yuwatiu ismuhu ismi, kata Nabi. Nama dia sama dengan nama aku. Nama dia sama, Muhammad bin Abdullah. Itu nama. Ataupun Ahmad bin Abdullah. Maknya pun sama, Aminah. Tanda akan dibai'ah. Tanda akan dibai'ah, yang pertama sekali dia kata, Syekh kita, Syekh Fahmi Zamzam hafiz rahimahullah ta'ala, dia kata bintang yang berekor di ufuk timur. Bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Kita pun tak pasti macam mana, wallah alam. Ya. Tapi tetap akan berlaku. Sampai masa berlaku baru kita nampak, oh yang ni rupanya. Kan? Tak tahu macam mana. Yang kedua, gerhana bulan dan matahari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Tahun ni, Masya Allah, dah berlaku gerhana. Tahun depan saya dengar orang falak bersembang-sembang dalam live hari tu. Dia kata akan ada 4 kali gerhana. 2 bulan, 2 matahari. Tahun depan. Gerhana matahari 20 April. Tahun depan, 2023. Iaitu sama ada hari terakhir Ramadan ataupun dah hari raya. Dah dekat-dekat Ramadan tu. Lepas tu 2 minggu lepasnya baru gerhana bulan. Bulan 10 pula berlaku selang 2 minggu. Matahari dulu, betul bulan. Selang 2 minggu juga. Jadi tahun depan 4 kali lah gerhana. Semakin kerap. Tapi yang petanda ni dalam 1 Ramadan. Berlaku dua-dua sekali. Matahari dan bulan. Kalau berlaku macam tu, nampak petanda dah bermula. Kan? Dah ada start point dia dah mula dah. Apa dia? Musim haji tu Ramadan, Syawal, Zulqaidah orang pergi haji. Zulhijjah penuh haji. Masa zaman tu berlakulah pembunuhan, pergaduhan, permusuhan sesama jemaah haji. Sehingga Nabi sebut darah mengalir macam anak sungai di Jamrah Aqabah. Banyaknya pembunuhan sampai berlaku huru-hara di Mekah. Itu disebut dalam yang C tu. Jadi tak aman lah musim haji tu, tak aman. Tak tahu bila, tapi tengok daripada Ramadan tu lah. Ya. Jadi kita kata Ramadan ni dah matahari, gerhana matahari dah kena dah Ramadan. Cuma 1 je bulan dia di bulan Syawal, gerhana bulan. Tak tahulah, mungkin tahun depan ke tahun dia makin genjak dah masuk Ramadan. Nampak dah tanda ni. Lepas tu bulan Muharram barulah ulama 7 orang akan datang cari Imam Mahdi untuk menyelesaikan permusuhan, permasalahan umat Islam ni. Kalau engkau membunuh apa perang-perang ni, tak ada pemimpin lain yang mampu selesaikan kecuali Imam Mahdi. 7 ulama daripada 7 negara yang datang kebetulan. Bukan dirancang, jom call kita pergi, tak. Datang, oh engkau di Mesir, yang ni daripada Yaman, contohlah, saya tak tahu, tak sebut pun daripada negara mana. Mungkinlah Mesir, Yaman, negara Syria dan sebagainya. Apa tujuan? Sama tujuan, misi yang sama, nak cari Imam Mahdi. Nak cari Imam Mahdi. Maka mereka pun gabung 7 orang, cari, jumpa di Mekah pemuda tu. Pemuda baru 30-an, akhir 30-an. Jadi tangkap dia, bagi tahu engkau kena gini jadi Imam Mahdi. Dia tak percaya aku jadi Imam Mahdi. Tak percaya.
Sebab penampilan tak ada tokoh ulama langsung. Dan dia keilmuannya pun tak ada. Dan dia bukan tokoh kepimpinan, pemimpin ke sebagainya, tak ada tokoh apa langsung. Tiba-tiba dia nak dilantik Imam Mahdi, dia tak percaya. Dia lari daripada imam tadi, ulama tadi, lari ke mana? Ke Mekah, Madinah. Tiap Nabi kata dia ulang alik Mekah Madinah beberapa kali satu hari. Zaman Nabi cerita ulang alik berapa kali. Sahabat tercengang. Berapa kali. Tapi sahabat ni tak jenis macam kita. Kalau kita mengarut ni, mana boleh jadi macam tu? Kami naik ni sekian-sekian. Kan? Kalau kita jadi macam Abu Lahab mah, pergi semalam ke Isra' Mi'raj. Kan? Jadi Abu Lahab mah kita. Kalau kita duduk situ. Tapi sekarang Allah hidupkan kita zaman ni, kita nampak memang betul. Kereta api 2 jam sampai, 2 jam patah balik, 2 jam pergi, nak ulang 5 kali boleh. Jadi ulang beberapa kali nak lari pada dia orang tu, sehingga terakhirnya dapat tangkap juga. Dapat tangkap di Mekah. Bawa ulama-ulama ni, bawa dia heret ke Masjidil Haram, depan pintu Kaabah, dekat makam Ibrahim. Di situ dipaksa untuk terima je bai'ah kami nak lantik engkau, kami ni nak jadi pengikut engkau terima je. Dia tak ada tokoh ni, takut-takut nak terima, tapi dah terpaksa, yalah, terima je lah. Terima je. Bila dah bai'ah, orang yang ada kat Mekah turut bai'ah sama. Kan? Lantik pemimpin, bukannya kita kena vote semua, kan? Dia orang ni main zaman itulah zaman Nabi, bai'ah saja. Aku janji taat setia dengan kepimpinan Imam Mahdi, dan aku berjanji akan taat segala-galanya. Lebih kurang ayat macam itulah, taat setia. Maka dia bagi arahan apa kena ikut. Tapi hari pertama dilantik pada waktu duha, pagi. Maka silakan orang minta dia berucap lah sikit, dah dilantik ni. Dia tak reti nak cakap. Dia bukan penceramah. Nak keluar satu kata gagap-gagap. Ana nampak dia menggelabah sehingga tepuk paha kiri. Ana tepuk keluar satu-satu kataan. Menggelabah, tak reti cakap. Tak ada langsung tokoh kepimpinan. Jadi waktu tu dah ada penapisan. Ada orang yang tak percaya. Ni Imam Mahdi macam ni. Tak percaya aku. Habis. Ya. Kalau kita ada di situ, maka nampak tak buruk, nampak tak baik pun, tak cantik pun, kita ikutnya. Betul yang tu. Sebab apa? Sebelahnya muka surat 1, mana tadi? Tak nampak lagi 132, ada hadis. Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi kulli fi lailatin. Tu akan kita baca hadis tu nanti. Okey, sifat-sifat Imam Mahdi. Nanti kita tengok sifat Imam Mahdi, muka surat 131. Beliau adalah keturunan Sayyidina Siti Fatimah, iaitu Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah baginda. Ayahnya daripada keturunan Hasan dan ibunya daripada keturunan Husain, atau sebalik, ataupun terbalik. Mungkin ayah daripada Husain, mak daripada Sayyidina Hasan. Memang keturunan Sayyidina Hasan ni mewarisi yang atas Nabi, daripada pusat ke atas, handsome-nya. Tu keturunan Sayyidina Hasan memang banyak macam tu. Dia mewarisi kehansaman. Sayyidina Husain dikatakan mewarisi daripada perut ke bawah, kekuatannya dan sebagainya. Tempat lahirnya di Madinah. Umurnya ketika dibai'ah antara 30-40. Kan? Akhlaknya banyak menyerupai akhlak Rasulullah SAW. Tawaduk, bermesra dengan orang, berbaik, menolong orang, baik-baik dengan orang, macam-macam lah akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Walaupun sebelum dia dilantik. Dah nampak dah luar biasa tentang akhlak dia. Tapi dia tak ada ketokohan ilmu. Walaupun bentuk badannya tak serupa dengan badan Nabi SAW. Digambarkan dia gemuk, perut dia besar sikit, kan dia cerita nanti, kan? Kalau Nabi kan flat sama, badan V, bidang atas lebar, perutnya kecil, pinggang dia. Perut Nabi SAW, tangannya muscle, sehingga nampak ketak-ketak badan Nabi SAW, kekuatan Nabi. Tapi dari sudut badan tak sama.
Kan? Badannya seakan seorang daripada keturunan Bani Israel. Zaman tu dah terkenal orang Bani Israel ni punya perut buncit. Macam apa? Perut dia besar, gemuk-gemuk. Kan? Lidahnya seakan-akan berat berkata-kata. Memang tak reti nak cakap. Apabila berasa berat lidahnya berbicara, beliau akan segera menepuk paha yang kiri. Sehingga kata-katanya mudah keluar. Menggelabah dia ketepuk-tepuk gitu. Keluar satu dua perkataan. Hidungnya mancung, dahinya luas, mukanya bersinar, laksana bintang yang bercahaya. Masya Allah. Warna kulitnya seperti kulit orang Arab. Ya, walaupun bentuk badannya seperti orang Bani Israel, kulit dia orang putih kemerahan. Merah, merah udang. Itulah dia lah kot. Di antara giginya ada sedikit jarang. Ini orang Arab menganggap orang handsome, cantik. Kalau perempuan cantik, gigi dia ada jarang-jarang kan. Tu dia nampak cantik tu. Penilaian cantik macam tu. Ada jarak di antara dua gigi kapak depan tu. Janggutnya tebal. Matanya seolah-olah sentiasa dicalit dengan celak. Sentiasa. Bukan dia letak celak. Tak letak pun dah memang gelap tu. Di mukanya ada tai lalat dan perutnya agak sedikit besar. Rambut, janggut dan kesemua bulu badannya hitam. Dan bersama dengannya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jubah dan pedang Nabi. Khazanah Nabi sampai kat dia. Sekarang ni di Madinah ada seorang, tak tahu yang saya dengar cerita. Seorang, dia orang kata keturunan Nabi juga, tapi asal tok nenek moyang daripada Afghan lah. Macam kita ada keturunan Nabi yang dari Malaysia kan, lahir di sini, Afghan. Tapi dah lama dia duduk situ. Dia menyimpan khazanah Nabi SAW, termasuk Sayyidina Husin punya barang. Dan dikatakan baju Sayyidina Husin yang pakai ketika dia syahid dibunuh, ada cebisan baju yang melekat darah dia. Dia simpan cebisan baju tu. Ada orang kita orang Malaysia pergi ziarah dia. Saya tak sempat. Pergi, dia suruh cium ni. Tengok kain dalam dia bolam balang tu. Cium wangi. Baju Sayyidina Husin tu. Bukan baju, darah Nabi, darah Sayyidina Husin. Ciumnya wangi. Dan memang nampak keras lah kan, darah kering tu. Dia kata kalau malam sebelum Muharram, merah dia akan jadi cair. Merah cair. Itu keajaiban. Itu dia ceritalah. Kebetulan dia orang ni yang pergi bukan kena sebelum Muharram. Dia tak nampak benda tu. Cuma dia cakap. Dan wanginya lagi kuat. Dan dia ada simpan rambut Nabi SAW. Dan ada barang lain yang dia kata dia tak nak tunjuk ke semua lah. Mungkin termasuk pedangnya dan sebagainya. Dan mungkin dia simpan, wallahualam boleh jadi daripada keturunan dia ke, wallahualam. Ataupun sampai masa dia akan bagi pada orang tu. Kebetulan ada cerita sampai dia serah kena pada budak ni, si fulan ni yang akan jadi Imam Mahdi, pemuda lah zaman tu. Jadi termasuk bendera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Imam Mahdi bukanlah seorang yang terkenal dengan sifat keutamaan, tak nampak ketokohan. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi taufik dan hidayah kepadanya sehingga dalam satu malam sahaja beliau sudah berubah daripada keadaan yang asal, daripada tak pandai jadi pandai. Satu malam ni. Tak ada siapa mengajar dia. Dia tidur macam biasa. Bangun besok dah jadi lain. Orang tengok dia pun dah rasa haibah sebagai pemimpin. Nampak gah dia tu. Aura pemimpin tu dah ada. Bila dia arahan memang orang akan tunduk dan patuh. Dan ilmu agama dia pun hebat. Sehingga ulama tadi akan rujuk apa-apa dengan dia. Daripada asal tak tahu langsung tu. Satu malamnya Allah repair dia, baiki dia, islah dia, terus jadi hebat. Lengkap sebagai keperluan seorang pemimpin. Dan dia nampak benda yang orang tak nampak. Macam Nabi nampak, jom kita serang ni. Jadi tepat. Ada kasyaf je. Dalam satu malamnya beliau sudah berubah daripada keadaan yang asal. Beliau telah menjadi seorang yang wara', adil, alim dan sebagainya. Seperti sifat yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hal ini ada diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihu Allahu fi lailatin. Imam Mahdi itu dilahir daripada keturunan Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Fatimah, Ahlul Bait, yang telah disempurnakan, diislahkan oleh Allah Ta'ala
akan segala kebaikannya pada satu malam saja. Lengkap dah besoknya. Dia cakap pun dah lancar, terang, jelas, dengan dalil Quran, dengan segalanya lengkap. Allah bagi. Kalau nak bagi sekejapnya, kun fayakun. Itu ilmu. Semuanya ada di tangan Allah. Kadang-kadang yang bertahun-tahun ngaji ni tak kun fayakun juga, tak jadi juga. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah, jangan tahu Allah Ustaz kata macam tu kami tak mai. Dah. Yang penting kita istiqamah dengan majlis ilmu. Dapat tak dapat benda faedah lain. Tapi datang majlis ilmu tu dapat dah faedah yang tertentu. Kan? Dapat dah faedah. Lebih-lebih istiqamah, kita dapat ampun Allah, dapat cinta Allah, macam-macam kita dapat. Walaupun tak faham ilmu. Itu saya nak cerita, ada satu kisah. Pernah cerita sini tau. Kok jadi berulang pula kan. Kisah yang namanya, seorang lelaki namanya Mastah. Orang lelaki nama Mastah. Di zaman dia ni businessman, meniaga pergi sana beli barang, balik menjual trade lah. Jadi setiap kali dia pergi satu tempat, dia akan singgah tempat yang ada orang mengajar. Orang beritahu kat masjid tu ada tugu sedang mengajar, kat pondok kat Menara. Dia singgah dulu, dia masuk duduk mengaji. Dia tambat unta kuda dia semua kat situ, dia masuk duduk dengar. Kan? Bila selesai, orang tanya apa kau dapat? Tak tahu, aku tak tahu apa dapat. Engkau ada di majlis ilmu. Yalah, aku hadir tapi aku tak faham. Tak rekod, benda tak ingat, dia kata. Itu apa tujuan kau hadir? Tujuan aku hadir semata-mata nak hadir majlis dan nak salawat Nabi. Sebab dalam majlis itu, qala Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, dia pun. Aku nak banyak salawatnya. Dengar nama Nabi, aku nak salawat. Dia pergi, tinggal dulu bisnes, hadir dulu yang tu. Semata-mata nak banyak salawat kepada Nabi SAW. Itu je. Ilmu tak kerti, tak faham. Dia meninggal dunia satu ketika. Satu masa dia meninggal dunia. Maka ulama wali Allah di zaman dia, lupa namanya. Ini cerita ni Imam Sakhawi, ulama tafsir, cerita kisah dia. Ulama tu bermimpi jumpa dia. Wali Allah ni mimpi jumpa dia. Tanya, Mastah, macam mana kau sekarang ni? Dalam kubur. Dia kata, aku dapat nikmat syurga macam-macam. Dosa aku Allah padam semua sekali. Padahal dia bukan ulama, bukan ahli ibadah banyak pun. Tapi yang hadir itu je. Mungkinlah bisnes dia kadang bercampur macam-macam wang ringgit dia kan. Yang halal ke syubhat dan sebagainya. Jadi dia kata tak ada bentuk azab, semuanya nikmat. Ulama tanya apa benda yang menjadi disebut sebagai syahid ataupun poin utama yang Allah bagi kau nikmat macam ni. Maka dia kata tak ada lain kecuali cinta aku untuk hadir majlis ilmu dan bersalawat pada Nabi. Tu je. Pergi mana, tinggal dulu bisnes, hanya ni dulu. Selesai ni baru pergilah beli barang ke apa benda yang lain. Majlis ilmu, cinta dia. Pergi mana tempat, cari yang ni dulu. Salawat Nabi SAW, banyak-banyak dalam majlis, selesai. Ilmu tak tahu, tak faham. Kan? Lebih kurang macam orang di tempat Isman Jaya juga. Bukan sini, kan? Orang sini. Orang sini dapat juga ilmu, faham kan, backup lah sikit. Ala kuliah begitulah kita nak sebut. Datang majlis ilmu dapat faedah, faham tak faham benda lain. Jadi Imam Mahdi, Masya Allah, satu malam Allah bagi kun fayakun kat dia, berubah terus. Dengan kesempurnaan segala akhlak dan kebaikan ini, maka Imam Mahdi layaklah menjadi memimpin dunia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman sehingga dunia menjadi makmur, aman, damai pada masa pemerintahannya. Kezaliman hancur. Dia pergi mana ada dengar mesti selesai. Orang bertekak berebut, dia selesaikan, dua-dua aman. Kan? Kadang-kadang kita selesaikan, satu seronok huri, yang satu dendam. Pasal hak aku kau ambil. Tak, bila dia menyelesaikan, dua-dua untung. Dua-dua dapat keuntungan. Ini kebijaksanaan luar biasa Mahdi. Dan apa kerja utama setelah dah semalam dilantik, malam ni dia menjadi tokoh kepimpinan, apa kerja utama dia? Masa hari tersebut sibuklah orang datang bai'ah. Orang yang daripada Mekah yang beriman, yang yakin, semua datang bai'ah. Kalau kita ada sana, maka kita pun kena bai'ah sekali. Dengar-dengar kita pergi sama. Tu bulan Muharram tu. Kan? Ada orang dah standby, tahun ni Ustaz bulan Muharram nak pergi. Tahun depan tak nak pergi bulan Muharram. Kan? Tak apalah, nak pergi lah kan. Cuma jangan salah macam orang tahun ni lah, yang rakyat Malaysia tu kan.
yang pergi bulan haji, konon nak Imam Mahdi di bai'ah di mana? Di Arafah. Semua fakta tak bertepat belaka. Jadi orang yang dengar tak tahu yang sebenar, dia kata betul yang tu, dia ikut. Sampai tergolok gadai semua, tanah, rumah, balik main dah sekarang apa pun tak ada dah. Jadi itulah bahayanya bila kita tak ada tahu ilmu yang sebenar. Kita dengar tu, kita percaya yang tu. Jadi kita ambil apa yang Syekh Fahmi Zamzam ni, saya yakin ialah Syekh Fahmi kan, ilmu dia masya-Allah. Jadi kita apa yang dibentang di sini, ini yang sebenar dan apa yang perjalanan ni yang berlaku. Okey, selama pemerintahan dia, sejak dia dilantik. Tadi yang sebut bai'ah. Datang bai'ah, maka semua tu akan dengar arahan. Maka bukan hanya orang di sana, kalau kita berada di Malaysia ni, Kuala Lumpur ni pun, boleh juga akan ada cara saluran kita bai'ah dengan Imam Mahdi. Adanya nanti. WhatsApp lah. Allah alam lah zaman macam mana kan. Tapi akan ada maklumat tu akan sampai, kita akan dapat tahu. Dan kita kena ikut arahan dia. Kalau dia ngarah apa pun, ikut. Yang bantah, yang halang, itu semua menentang dia akan jadi pasukan lain. Lain pada pasukan Imam Mahdi, Dajjal punya pasukan. Tu je. Nanti akan timbul dua tu je. Pasukan ni ke pasukan sana. Imam Mahdi akan merintah selama 7 atau 9 atau 30-40, itu khilaf di kalangan ulama. Mungkin semua kita gabung antara 30-40 tu zaman pemerintahan dia. Okay. Tapi 7-9 tu zaman kegemilangan, zaman aman. Zaman aman. Awal-awal perang dulu, memang perang. Zaman aman betul-betul antara 7-9 tahun. Menurut riwayat yang berbeza, tetapi mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haythami, semuanya itu benar kerana riwayat yang mengatakan 7 atau 9 tahun itu melihat pada zaman keemasan pemerintahannya, dan riwayat yang mengatakan 30 tahun itu melihat kepada zaman pertengahannya, dan riwayat yang mengatakan 40 tahun itu melihat kepada keseluruhan masa pemerintahan, daripada mula bai'ah mungkin sampai zaman Nabi Isa wafat. Itu kira satu zaman. Walaupun dia pas button nanti pada Nabi Isa, sampai satu peringkat dia akan beri pada Nabi Isa. Zaman keemasan, kegemilangan Imam Mahdi ni mungkin zaman bersama dengan Nabi Isa, bukan dia seorang. Awal dia seorang tak jumpa dengan Nabi Isa, tak tahu berlaku berapa tahun, perang sana perang sini, sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai ke India. Tentera Imam Mahdi akan serang, akan berperang. Akan disebut nanti. Pemegang benderanya antara orang yang bai'ah ni dia. Benderanya adalah berwarna hitam dan pemegang benderanya, kira apa, orang kanan dia, general dia, ialah seorang anak muda yang akan datang dari arah timur. Ini dulu ada orang dok kata mungkin dari Malaysia tu, kan? Timur, dia kata. Sebab pemuda ni daripada Bani Tamim. Tahu tak Tamim? Ini orang tu cakap Tamim tu apa? Tu tanah, Mim tu Melayu. Tanah Melayu. Kan? Itu semua rekaan belaka, ya. Bani Tamim ni keturunan Tamim, kan? Daripada bangsa Arab, daripada jalur-jalur Arab. Memang timur, kalau daripada Mekah, Madinah tu, Riyadh pun dah kira timur, dalam tanah Arab juga. Janggutnya nipis, tu yang dia kata Melayu tu. Warna kulitnya sedikit kuning. Namanya Syu'aib bin Saleh. Kan? Dia nak mengaku tu kan. Padahal tak ya. Ini daripada orang keturunan Tamim nama bangsa Arab. Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim, dan dia mengetuai angkatan tentera. Dia akan jadi general Imam Mahdi. Apa arahan dia buat, semua menang. Siapa jadi tentera dia, semuanya menang. Sama ada menang mati syahid, ataupun menang sungguh, hidup. Takkan rugi siapa berani jadi tentera dia. Sebab tu Nabi pesan, kalau kamu dengar dia dah bai'ah, datanglah jadi tenteranya, walaupun kamu terpaksa berenang dalam salji yang tebal. Sanggup kita nak pergi Mekah sampai berenang dalam salji? Tak sanggup. Naik kapal terbang 8 jam pun, fikir 10 kali, ni sakit pinggang. Duk ekonomi tu. Jadi macam mana dia kata?
tentera, dan yang menjadi tulang belakang kekuatan Imam Mahdi ni Syuaib bin Saleh ni kan. Kalau siapa yang soleh di sini bolehlah nama anak Syuaib, pokok dia kot. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka berwarna hitam, insya-Allah. Pada waktu malam bagai pendeta yang khusyuk beribadah pada Allah Taala. Malam ahli ibadah menangis-nangis. Kan? Pada waktu siang laksana singa yang lapar, kalau berdepan dengan musuh habis. Maksudnya musuh akan lenyap. Maju ke hadapan menyerang musuh dengan tidak mengenal erti takut atau mundur. Jadi ciri tentera Imam Mahdi tak semestinya orang yang hebat, bodybuilder, gini badan ketul-ketul, tak semestinya. Ciri utama iman. Ciri utama kuat iman dan bangun malam tak pernah tinggal. Ini kekuatan Imam Mahdi, kekuatan tentera Imam Mahdi, bangun malam. Kalau miss bangun malam memang lemah dah besok. Lemah bukan fizikalnya tapi lemah amalannya. Kalau orang istiqamah dia akan dapat rasa. Malam tak buat, hari ni ada benda yang tak kena. Kan? Jadi itulah ya, sehingga Imam Haddad dalam kitabnya kitab Tariqat Jalan Akhirat dia sebut kalau orang yang menuju jalan akhirat mesti jadi rukun kehidupan dia bangun malam. Ibadah waktu malam. Takkan mudah dapat kejayaan kalau orang yang tak amalkan bangun malam. Dan semua wali-wali Allah jadi benda tu wajib. Wajib ibadah bangun malam. Sehinggalah menetes air mata. Menangis pada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya solat 2 rakaat. Ya. Ataupun ibadah-ibadah apa je lah. Qurannya, zikirnya, munajatnya, istighfar, minta doa dan sebagainya. Ini kekuatan. Sampai Syekh Habib Kazim pernah ceramah, dia kata, kamu minta. Ada orang tanya, Habib, kami dah tua ni, boleh kami minta jadi tentera Imam Mahdi? Minta doa pada Allah lah, jadikan aku sebagai tentera Imam Mahdi. Tu Habib Kazim kata, ciri tentera Imam Mahdi bukan muda semua, tua tak layak. Kan? Layak. Kalaulah iman dia layak, kalaulah kekuatan ibadah dia layak. Itu kelayakan yang paling besar. Dan malah kata Syekh Habib Kazim, dia kata kalaulah kita sungguh-sungguh minta tapi kita meninggal tak sempat sampai zaman ni, mungkin boleh jadi dari sudut pahala dia dapat, mungkin boleh jadi dia hidup semula akan menjadi tentera Imam Mahdi. Itu tak mustahil bagi Allah Ta'ala, tapi tak pastilah pilihan Allah Ta'ala. Boleh. Tentera zaman Nabi perang Uhud banyak orang puan, tapi bukan di saf pertama lah. Bukan saf angkat pedang. Dia saf belakang lah. Bantu, rawat, masak, apa semuanya. Dia saf belakang. Umpan kan. Mana tahu minta semua Allah layakkan kita. Pada waktu malam bagai pendeta yang khusyuk beribadah pada Allah Ta'ala. Pada waktu siang laksana singa lapar. Maju ke hadapan menyerang musuh dengan tidak mengenal erti takut dan mundur. Saya nak cari satu nama perempuan yang menjadi tentera Nabi SAW dalam perang Uhud. Antaranya Ummu Aiman. Namanya Barakah. Nama sebenarnya Barakah tapi digelar sebagai Ummu Aiman kerana anak dia nama Aiman. Dia babysitter kita yang jaga Nabi masa kecil. Dia antara menjadi tentera dalam perang Uhud. Dan ada seorang perempuan lagi, Ummu saudara kepada Uqasyah bin Mihsan, kakak dia pun menjadi tentera. Dia lah bukan bukan nama tu. Dia saudara perempuan kepada Uqasyah, sehingga anaknya syahid, dia menangis lah kan, sedih anaknya menangis, anak dia meninggal, menangis jadi macam sikit macam meracau tu kata. Sampai dia marah orang mandikan anak dia yang dah meninggal. Dia kata, jangan mandikan air tu, tak lagi dia mati. Padahal dia dah wafat dah. Maksudnya bukan mati di medan perang. Jadi orang beritahu pada Rasulullah, dia sedang mencenci. Nabi kata, beritahu dia, aku doakan dia supaya dia dipanjangkan usia dia, umur dia, dan diberi keberkatan. Uqasyah, si adik dia ni, pergilah beritahu yang benar dialah wanita terakhir di kalangan wanita sahabat Nabi yang meninggal dunia. Umur dia ratusan tahun, 100 tahun lebih. Berkat doa Nabi SAW. Dia menjadi tentera Nabi dalam perang Uhud. Tapi di saf belakang lah. Okey, kita tengok tajuk usulnya gempa bumi yang akan menelan tentera As-Sufyani. Ini tentera Sufyani. Sebab dia tentera Sufyani,
Mungkin nama pemimpinnya Sufyan, kan? Tenteranya ada tentera yang sangat jahat, sangat zalim, kejam. Berpusat di Syria, Syam sekarang ni. Kan? Sekarang ni apa presidennya? Bashar Assad, kan? Itu pun dah dahsyat dah. Kan? Dah nampak teruknya, kejamnya. Habis orang miskin tembak mati begitu je tentera dia. Setelah mendengar tentera pembai'ahan Imam Mahdi di Mekah, seorang penguasa zalim di Syria yang dikenali sebagai As-Sufyani. Memang nama-nama macam ni macam ala-ala orang Syiah. Nama-nama macam ni. Memang pemimpin sekarang ni pun Syiah Syria. Tapi dia minoriti Syiah Alwiyin, bukan Bani Alawi. Bani Alawi Habib-Habib kita. Alwiyin lain. Satu kelompok Syiah minoriti yang sikit, Syiah Alwiyin. Dia menguasai Syria, jadi pemimpin Syria. Pada awal mereka kira adil lah dengan orang sunnah pun, dia jadi pemimpin baik. Tapi sekarang apa dia jadi? Ahli sunnah tu yang dibunuh dulu. Itulah sikap Syiah. Awal-awal dia baik-baik, jiran-jiran. Macam di Iran dulu, di Syria pun Syekh Quraim Rajih pernah cerita, dia kata kamu hati-hati dengan Syiah. Kami dulu berjiran-jiran dengan Syiah ni, kami baik dengan dia orang baik dengan kami, bagi makan, kongsi anak-anak kawan-kawan semua. Tapi bila berlaku fitnah macam ni, dia orang lah orang pertama datang serang rumah kami, rumah orang ahli sunnah. Tak ada jiran pun tak ada. Sebab bagi dia, ahli sunnah ni semua macam binatang. Kalau dia bunuh dapat pahala. Macam binatang belaka. Itu akidah sikit sebanyak terambil daripada akidah Yahudi. Pandang lain pada Yahudi, binatang belaka. Boleh bunuh dan halal darah, halal harta. Itu Syiah. Hati-hati dia kata. Memang dia hari ni baik yang kita senyum-senyum, berkawan, bersahabat. Tapi sampai satu masa bila dia dah berani, dah kuat, dia tak segan-segan nak pukul kita. Itu yang berlaku di Syria zaman Arab Spring tu lah. Sampai sekarang ni kepanasan tu masih ada. Sufyan ni akan, bila didengar, akan bergegas mengirim tenteranya ke Mekah untuk menumpas angkatan tentera Mahdi. Dia hantar berbatalion-batalion. Banyak hantar. Pergi lalu Madinah dan diperintah supaya bunuh semua keluarga Nabi SAW. Siapa aja yang kenal keluarga Nabi, bunuh di Madinah. Banyak yang kena bunuh dan mereka dah selesai misi di Madinah, nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah. Ini akan disebut. Bila tentera itu sampai di satu tempat yang bernama Baidak. Baidak khilaf. Sama ada Baidak, kalau terjemahnya orang kata tanah lapang. Sama ada tanah lapang di mana pun tak tahu. Tapi dalam kawasan Madinah. Ataupun Baidak yang disebut tanah lapang di kawasan antara Masjid Nabawi Madinah dengan Masjid Bir Ali. Antara tu. Tak jauh tu. Orang nak pergi umrah lalu situ. Akan pergi Masjid Bir Ali nak miqat kan. Iaitu satu tempat yang berhampiran dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Tentera ini akan ditelan bumi. Bumi telan, maksudnya dia jelus. Tanah jelus, gedebum semua jatuh. Tentera ramai tadi ni. Termasuk orang tempatan, orang yang lalu, semua kena. Semua sekali kena bencana tersebut, mati. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha terkejut, ya Rasulullah, semua di situ bukan tentera aja yang ada, orang tempatan, orang meniaga, orang lalu. Nabi kata semua mati. Yub'atsu ala niyatim, lakin Nabi kata tapi akan dibangkitkan bergantung pada niat masing-masing. Dia niat nak bantu tentera, mati situ, mati kafir lah, wala'idzubillah, tolong tentera ataupun dia tentera. Kalau tak ada niat gitu, dia niat lagi umrah, lalu situ gedebum jatuh, mati syahid, mati syahid. Dia anggap sebagai mati syahid, selamatlah akhiratnya. Ya. Itu dibangkitkan atas niat masing-masing. Sebab tu saya nasihat, kita nak keluar dari rumah, nak pergi mana, gambar niat yang baik. Kalau berlaku apa tengah jalan, meninggal tengah jalan, Allah ambil kira niat apa dia keluar tadi. Kalau keluar tadi tak ada niat apa-apa, jadi mati kosong. Kalau keluar tadi niat kerana nak pergi mentaati perintah Allah, tambah lagi nak datang majlis ilmu untuk mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, nak belajar ilmu, nak berjihad di jalan Allah, belajar, itu kira jihad. Berjihad di jalan Allah Ta'ala. Meninggal syahid. Meninggal tengah jalan, syahid. Sebab keluar jihad.
Jadi niat tu penting. Begini kalau dia niat nak pergi umrah, mati tu syahidnya. Niat dia nak tengok-tengok orang, apa berlaku ramai-ramai nak tengok je lah, nak pergi tengok, mati kosong, tak ada apa. Dia tak tibat dosa. Tapi macam, seronok juga tentera ni, kalau boleh aku nak jadi tentera ni, ada faedahnya, ada sekian-sekian, mati yang tu, sama dengan tentera tu. Ya? Bergantung pada niat. Jadi kalau boleh kita nak keluar, pergi pasar pun, nak beli apa ni, beli barang-barang kat pasar pun niat. Nak taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Nak cari sumber yang halal untuk berkhidmat pada ahli keluarga, suami, isteri, anak dan sebagainya. Ya, ataupun suami niat untuk anak isteri. Jadi keluar tu dah kira pahala. Dah dikira pahala. Okay, tadi dia kata bila dah kena telan bumi, tiada seorang pun di antara mereka yang selamat kecuali 2 orang sahaja. Tentera tu, 2 orang tentera je yang selamat. Sengaja Allah selamatkan 2 orang tu. Seorang daripada mereka kembali ke Syria, bagi tahu ke bos dia, kata tentera dia dah mati habis semua. Membawa berita sedih, nahas tentera itu kepada As-Sufyani. Dan seorang lagi terus perjalanan ke Mekah, membawa berita kepada Imam Mahdi, sampaikan pada sana. Kata kami tentera Sufyan diserang, baru Imam Mahdi akan bertindak, kumpulkan tentera, lantik Syuaib bin Saleh tadi memimpin tentera pergi bergerak ke Syam, serang balas. Serang balas, lepas tu habislah dia mendapat menguasai Syam. Tentera Sufyan ini menguasai Syam, menguasai balik Baitul Maqdis yang sedang dikuasai oleh Israel. Dia ambil balik, jadi center HQ dia, pusat pemerintahan dia orang di Baitul Maqdis. Imam Mahdi mengumpul kekuatan tenteranya. Setelah itu Imam Mahdi pun berangkat ke Baitul Maqdis untuk mengumpul kekuatan tenteranya. Dalam perjalanan tu ada lagi yang join di Madinah, di sekian-sekian tempat. Pemuda Bani Tamim bernama Syuaib bin Saleh telah berjaya mengumpulkan tentera yang sangat besar bilangannya, yang kebanyakannya mereka berasal dari arah timur Khurasan. Khurasan mana? Kita sebut Khurasan ni dulu satu negara luas, yang sekarang ni dah pecah-pecah masuk semua negara curi. Iran ambil sikit Khurasan, Iraq ambil sikit Khurasan, Afghan ambil sikit Khurasan, Uzbek ambil sikit Khurasan, jiran Uzbek Turkmenistan ke apa, ambil sikit Khurasan. Jadi Khurasan ni tak ada satu negara dah sekarang ni, dah masuk sana masuk sini. Jadi orang Khurasan ni memang kalau kita tengok orang Afghanistan, tu kan, Afghanistan Masya Allah dengan badan hebat-hebat. Dia orang macam musim haji, ada kemah, dia tak nak duduk kemah, duduk atas bukit tu. Apa hal duduk atas bukit? Dia kata dia tak boleh duduk atas kemah, dalam kemah. Dia lebih selesa panjat-panjat bukit, duduk atas. Memang kampung dia macam tu kot, kan? Kampung bukit-bukit. Dia tenaga dia, walaupun tua-tua, dah kedut-kedut, tapi tenaga hebat. Jadi kekuatan dia orang tu. Dan memang ahli solat. Kalau yang solehnya, solatnya ya Allah, kita tak tahu bila dia stop ni, kan? Duduk sujud, bangun diri dulu, terus banyak. Kalau kita lepas 2 rakaat, relax dulu sambil tengok phone, WhatsApp ya, kita jemu-jemu, okey sambung baliklah 2, kan? Dia tak ada, terus mayang. Kekuatan ibadah dia orang luar biasa. Jihad dia orang. Dan dia makan bukan benda macam kita ni, nasi kena ada daging kambing ke ayam ke apa. Dia roti kering tu dia makan kopek sikit keras kan, celuplah air bagi lembut, gigit-gigit, dah baki masuk balik dalam kain dia punya syal ni, gulung-gulung letak ni. Ada roti kat situ tu. Ada roti. Jalan lapar lagi, buka pula celup air kosong, jalan. Itu je. Roti kering keras yang ketuk bunyi macam batu, kong. Kuat. Tak tahulah macam mana Allah bagi kuatan pada dia. Mungkin adalah sumber yang lain. Tapi yang kita nampak tu, maksud dia boleh hidup macam tu, sekadar makan roti kering je. Kita macam tu, alamak, mati Ustaz, tak nak makan, kan? Tak ada. Dan sebenarnya Imam Mahdi memilih Baitul Maqdis sebagai markas. Dah tawan Syam, Damsyik, Damaskus, Imam Mahdi ke Baitul Maqdis, tawan Baitul Maqdis. Tapi dia tak memerangi orang Yahudi. Imam Mahdi faham, bukan tugas dia nak lawan orang Yahudi. Tugas siapa? Nabi Isa nanti, bukan tugas dia. Dia hanya ambil Baitul Maqdis. Israel sekitar tu masih ada orang Yahudi. Imam Mahdi memilih Baitul Maqdis sebagai markas tenteranya, sementara pemuda Bani Tamim itu merupakan kekuatan angkatan tentera dan yang memegang panji tentera Imam Mahdi. Jadi ada misi, dia hantar pergi mana? Pergi sampai ke Rom, tentera dia orang.
Rom mana mungkin Itali lah kot, wallah alam kan. Sampai ke sana dan sampai ke India. Tentera Syuaib ni, walaupun Imam Mahdi mungkin tak ikut serta, Imam Mahdi jaga di Baitul Maqdis. Tentera dia pergi sampai ke India, mereka berjaya bawa balik khazanah-khazanah yang ada di India, khazanah Baitul Maqdis yang orang Yahudi bawa lari keluar. Jadi khazanah banyak, harta-harta karun kita sebut. Zaman daripada Nabi Ibrahim, mungkin sebelum itu lagi. Antaranya adalah cebisan baju Nabi Ibrahim yang kena campak dalam api, tapi tak terbakar kan. Sampai kain baju tu yang dikatakan sampai kepada Nabi Yusuf AS, yang ketika Nabi Yusuf dicampak dalam perigi, selamat kan. Itu dia orang kata serigala makan apa semuanya. Jadi ada cebisan, bukan ambil satu baju tu, cebisan kain simpan. Dan cebisan tu dikatakan sekali dengan baju Nabi Yusuf ketika ayah dia buta tu kan. Ayah dia buta, bawa balik baju ni, campak ke muka ayah, celik. Ada cebisan Nabi Ibrahim punya. Dan termasuk tongkat Nabi Musa AS, cebisan pecah daripada kitab Taurat yang Nabi Musa hempas. Nabi Musa naik menajak 40 hari atas gunung. Turun-turun tengok pengikut dia Bani Israel sembah patung berhala lembu pula. Geramnya nak cari Harun. Kenapa Harun tak dakwah dia, orang tak alang. Dia hempak batu, kepingan batu tu. Batu tu kitab Taurat, tulisan Taurat. Dia hempak, pecah sikit. Pecah tu simpan dalam tu. Yang pecah tu. Jadi ada lagi lah harta-harta yang lain yang jadi khazanah berharga dalam Baitul Maqdis. Ketika orang Yahudi, tak tahu bila dia orang lari keluar, kisah Nabi Syamwil, Talut, Talut nak lantik pemimpin, peti tu pernah ada di Rom, tapi tak tenang duduk sana sehingga dia orang kirim kuda bawa peti tu hantar balik ke Talut. Jadi Nabi Syamwil, kalau kita pergi Baitul Maqdis, kita akan ziarah ke makam Nabi Syamwil. Ada makam Nabi Syamwil. Ajibnya makam Nabi Syamwil bawah, kalau turun bawah tu kira laluan orang Yahudi, khas Yahudi, ziarah makam Nabi Syamwil. Dia Syamwil. Samuel gitulah kan. Tapi bahasa Arab Syamwil. Tapi orang Islam kena atas. Dia buat jugalah macam tinggi macam makam. Kononnya makam, tapi bukan situ, bawah tanah. Cuma masa kami pergi tu, kita kebetulan ada orang Arab tu, dia boleh pujuk orang Yahudi ni, minta tolong dia lah, izinkan kami orang Malaysia nak ziarah bawah. Dia benarkan. Masuk-masuk tu ada seorang Yahudi budak muda yang jambang panjang gini, topi cowboy tu, sambil dia bercara dia lah, tak tahu dia baca apa, saya baca jenis hangguk, kong gitu. Kita pun bagi salam, doa, hadiah Fatihah sebagainya, selesai. Dia buat hal dia, kita buat hal kita. Itu alhamdulillah. Dan Nabi Syamwil tadi ni kata, tanda Talut ni aku lantik sebagai pemimpin Bani Israel, tandanya peti tabut akan balik ke rumah dia yang dah hilang ni. Betul, kuda bawa sampai ke rumah dia. Peti tabut tu balik dan keluar balik, dicuri balik, begitulah. Sekarang ni dikatakan sebahagiannya khazanah ni berada di kawasan India sana, sehinggalah tentera Sufyani akan berjaya ambil balik masuk ke Baitul Maqdis. Itu akan disebutkan nanti. Pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan Sufyani, wallah alam, kita berhenti kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barik lana fi Allah, barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita